Paper tu 2015. Okay, soalan dia kata ni kena ada graf lah. And then dia cakap kat sini jadual 11 menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh daripada satu eksperimen. Pemboleh X dan Y dihubungkan dengan persamaan. So persamaan ni penting, jadi saya salin balik, which is kita akan dapat NX sama dengan PY tambah XY. Dengan keadaan N dengan P ni pemalar, alright. And then dari sini berdasarkan jadual 11, bina satu jadual bagi nilai-nilai 1 per Y dan 1 per X. Okay, untuk bina jadual, you boleh kira satu-satu lah, which is sama ada you nak guna yang saya ada ajar dulu kan, yang 1 per, lepas tu isi alpha. Apa saya buat ni? 1 per alpha Y. Ni contoh lah. So kamu boleh isi Y satu-satu yang ni, atau then cari 1 over X juga. And then siapa yang ada kalkulator ni, actually you boleh guna spreadsheet. So spreadsheet ni lagi mudah. Okay, so kalau untuk spreadsheet, siapa yang ada kalkulator ni boleh try So, siapa yang ada spreadsheet, kalkulator ni XY 1.52, tak payahlah salin, saya buat je. Kat sini 1 per X, 1 per Y. Jadi kalau kat spreadsheet, dia akan tulis A, B tau. So kat sini saya buat C, D. Macam tu. Sambungan. So dari sini, apa yang bagusnya spreadsheet ni, kamu boleh check balik nanti. So dekat sini, contohlah spreadsheet dia adalah ni. Siapa yang ada kalkulator ni ambil, tekan sama dengan, ambil spreadsheet. And then nampak tak? Ni A, B saya dah wakilkan siap-siap. A, B, C, D. So dekat sini saya isi A dia is 4X 1.5 2 3. Setiap kali isi tekan sama dengan 4 5 6. So bila kita dah isi semua, saya isi pula untuk bahagian Y, which is Y dia adalah 2.02 sama dengan 0.77, 0.465, 0.385, 0.351, 0.339. Okay, so lepas saya isi, saya nak isi bahagian C dengan D ni, saya dah tak payah tekan dah. So saya just tekan option, and then saya tulis fill formula. Then saya masukkan dekat form ni, saya masukkan formula yang saya nak, iaitu 1 per X kan. So X tadi saya dah kata A, so 1 per A, ni macam menggunakan kalkulator lah pula. And then saya kena pilih salah satu elemen, which is saya pilih yang pertama ni lah, senang. 1. Then range dia adalah kita pilih dari mana sampai mana, iaitu kotak C sekarang kan. C1 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. So C1 sampai C6. Macam tu. Ting, saya dapat terus. Nampak tak? Kat sini saya boleh check lah macam kalau saya masukkan betul atau tak nilai dia. And then saya just salin je nilai C ni, which is dia punya nilai adalah, saya tulis terus 0. Saya ambil 2 tempat perpuluhan 67. And then 0.50, 0.33, 0.25, 0.20 dengan 0.17. And then next adalah di bahagian D pula, which is 1 per Y. Saya nak isi yang ni. Saya tekan option balik. And then tekan nombor 1, fill formula. And then tekan dekat sini 1 per B pula. Sebab tadi Y ni B kan, diwakili oleh B. Alpha huruf B 1. Sebab saya kena wakilkan satu elemen kat sini, which is yang ni. And then range dia adalah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. So D1 sampai D6. D1 sampai D6. So sama dengan cicing. So dapat. So saya salin balik je. Yang ni since kat sini dia bagi 3 tempat perpuluhan, saya akan salin 3 tempat perpuluhan jugalah. So kat sini saya akan dapat 0.495. Siapa yang kira satu-satu tu boleh double check dengan jawapan ni. 1.299.
2.151, 2.597, 2.849 and 2.950. Okay, ni adalah nilai dia. So lepas dapat tu, dan settle untuk A. Okay, untuk B, okay, ni yang selalu student masalah sikit bila nak cari fitted line. So kat sini dia cakap plot 1/y melawan 1/x. So kat sini macam ni lah, bila 1/y melawan 1/x, macam ni kita akan dapat dengan menggunakan 2 cm kepada 0.1 unit pada paksi 1/x. Maksudnya 2 cm tu satu kotak tu lah. So satu kotak tu 0.1, 0.2 jarak-jarak dia lah. And then, dan 2 cm kepada 0.5 unit kepada 1/y. So kat sini 0.5, 1.0 macam tu. So yang ni lebih kepada kamu kena tengok range nanti, apa yang kita dapat tadi, apa yang paling rendah, apa yang paling tinggi, dan kamu kena plot lah. And dari sini, seterusnya lukis garis lurus penyesuaian terbaik. Okay, so untuk yang ni saya dah buat tau. So saya tunjuk apa yang saya dah dapat. Jadi dekat sini, ini just saya isikan macam 0.67. So tengok kat sini 0.67. So kat sini. Lepas tu 0.495. Ni kita ambil 2 je tau, sebab maksimum selalunya 2 je kalau untuk graf. So kini saya akan plotkan 0.50. So kat sini macam tu. Alright. Memang ambil 2 titik perpuluhan cikgu. Selalunya untuk graf adalah 2 titik perpuluhan. And then kalau dekat sini saya selalu tengok soalan. Maksudnya kalau soalan tu bagi 3 titik perpuluhan, saya akan ambil cara selamat, saya akan ambil 3. Kalau atas ni tadi dia bagi 1 kan, saya rasa macam sikit sangat. That's why saya letak 2 untuk selamat lah. Dia banyak tak apa, jangan sikit. Alright. So dari sini, lepas kita dah plot, saya tak tunjuk satu-satu lah, saya takut take time. Dari sini, nanti bila you plot, dia takkan kena semua titik. Sebab tu kat sini dia dah cakap lukis garis lurus penyuaian terbaik. Maksudnya line of best fit. Dia akan kena kebanyakan titik, tapi bukan semua titik. So dekat sini, kalau you tengok tak? Nampak tak? Ni tak kena, ni tak kena, ni tak kena, tapi dia dekat-dekat dan dia seimbang. Dia balance. Mungkin kamu akan dapat titik yang lain, boleh. Dia boleh dapat garisan yang lain, tapi you mesti balancekan and kena dengan kebanyakan titik. Itu je. Jawapan dia akan lebih kurang. Okay. And make sure jawapan yang kamu buat tu, garisan yang kamu buat tu kena dekat paksi Y. Sebab kat sini akan jadi kita punya C. Alright. And kat sini, saya sebelum saya lukis, saya akan buat logik dulu tau. So contohlah dekat sini, kalau saya tengok, sini X dia nampak tak? X dia makin menurun. 0.6, 0.5, 0.3. Kan betul kan? And then Y dia adalah semakin meningkat. Meningkat. Maksudnya dia akan dapat yang ni menurun. Lepas tu yang ni meningkat. Maksudnya dia akan dapat lebih kurang macam ni lah. So saya agak, dia takkan ada bahagian negatif lah. So tinggal sikit ruang kat atas untuk kita garis nanti. Kalau macam tadi, contoh saya buat sampai 3.5 saja. So saya tambah 1 kat atas. Yes, betul. Jawapan dia akan lain-lain, Akmal. Tapi dia lain-lain, dia takkan lari banyak. Maksudnya dia akan plus minus 0.5 or 0.05 lah. Tengok kepada perpuluhan dia. Selalunya plus minus 0.5. Macam tu. Dia akan lain-lain, tapi dia takkan lari banyak. Dia sikit je lari. Macam perpuluhan yang belakang tu je yang lari. Macam tu. Okay, so nanti tak apa. Nanti saya tunjuk apa yang saya dapat. Okay, nanti you guys boleh try buat and then compare. Sebab tu saya bagi soalan ni dekat Telegram group, supaya you guys boleh try and then nanti boleh double check. Lebih kurang tak walaupun line tak sama. Asalkan line tu you buat lebih kurang lah. And memang jawapan akan berdasarkan graf masing-masing. Okay. So dari sini, lepas saya dah plot and then dah buat fitted line, which is graf, saya tak ingat BM dia, graf garis lurus penyuaian terbaik. Benda ni baru kita buat yang ni. So dari sini kita akan dapat Y M at C dia, which is saya tulis kat sini Y sama dengan 1/Y M. M kita kena cari je. Okay, so dari sini
Kalau saya suka, ni since saya ada x-intercept dengan y-intercept, saya ambil je. So kat sini contoh 0.7, 0.75, 76, 77, 0.77. So kat sini saya dapat negatif. Saya guna konsep intercept negatif y over x. Kalau kamu nak guna titik y2 minus y1 over x2 minus x1, betul. Okay. So tak kisah kamu nak guna apa pun, asalkan cara cari tu betul. So kat sini saya punya x-intercept is 0.77. And then saya punya y-intercept is 3.8. Lebih kurang lah. So kat sini saya akan dapat negatif 3.8 divide by 0.77. So dapat kat sini negatif 4.935. And perangai saya akan ambil 3 tempat perpuluhan. Saya rasa selamat sikit. Saya tak suka ambil sikit sangat. Alright. So negatif 4.935. And then dari sini saya tengok C dia dah ada. X besar dia adalah 1 over X. And then C dia adalah 3.8. Jadi dari sini ni dah dapat. Ni dari graf. So sekarang kita akan bermain dengan yang dari persamaan pula yang tadi. So jom kita buat yang dari persamaan. Ini adalah persamaan dia. Okay. Ini yang masalah ni. So kita dah tahu tu, Y adalah 1 over Y, X adalah 1 over X. Jadi kita akan berdasarkan benda ni. Okay, kalau tak ada idea, buat dulu satu-satu macam mana nak dapat 1 over Y, macam mana nak dapat 1 over X. So kalau saya akan divide dulu dengan Y. Sebab sini tak ada pun per Y apa-apa. Jadi saya nak ada per Y, saya akan bahagi je Y. Saya selalu macam tu, saya takkan fikir panjang. Saya akan buat dulu macam mana saya nak dapatkan benda ni. So dari sini saya akan dapat NX over Y. Betul kan? Sama dengan PY over Y tambah XY over Y. Jadi dari sini saya boleh cut Y, 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 Y. So kat sini saya akan dapat NX over Y sama dengan P tambah dengan X. Okay. So dari sini, okay, saya dah nampak lah, adalah nampak rupa 1 over Y kat sini. Tak apa. And then saya nak cari 1 over X pula. Saya bahagi pula dengan X. Buat je satu-satu. So, bila saya bahagi dengan X, saya akan dapat NX over Y bahagi X sama dengan P over X tambah X over X. So, dari sini, mana kertas saya? Sekejap So, dari sini saya akan dapat yang X ni saya boleh cut. So, saya akan dapat N over Y sama dengan P over X tambah XX. 1. So dari sini pula, okey, dah nampak dah ni 1 per Y, 1 per X kat sini. Tapi Y tak boleh ada pemalar dekat bahagian dia. So saya kena bahagi dengan N ni. Sebab N tak boleh ada kat sini. Kalau kat sini X saya boleh accept, tapi kat sini tak boleh. Kita nak jadikan dia dalam bentuk 1 per Y. Jadi saya akan bahagi dengan N. So, N over Y, N, sebab kita nak bahagi dengan N, sama dengan P over X, N, tambah 1 over N. So, dari sini, cut. Saya akan dapat 1 per Y, sama dengan, sini akan dapat, saya boleh asingkan siap-siap, which is P per N, darab dengan 1 per X. Ni algebra je saya asingkan, kalau darab balik akan dapat P X, N. Just sebab saya nak dapatkan 1 over X. Saya asingkan. Tambah 1 over N. That's why saya cakap. Kalau you tak ada idea apa-apa pun, bahagi je. Ikut apa yang kita nak cari. Ni dah ada clue. Dekat kita dah plot tadi. Yes. Okay. So dari sini, kita akan buat Y sama dengan 1 over Y. M. P over N. X. 1 over X. C. 1 over N. Nampak tak? Ni kita dah boleh compare dengan graf tadi. Nanti. So, dari sini, kita tengok soalan dia. Menggunakan graf, DB cari nilai N dengan nilai P. So, nilai N dengan nilai P, dia akan berkait dengan M dengan C. So, kat sini, dari graf, kita dah dapat tadi, M dia bersamaan negatif 4.935.
M sama dengan negatif 4.935. So, M dekat sini adalah P per N. P per N bersamaan negatif 4.935. Jadi, kita tak boleh selesaikan lagi sebab ni ada 2 huruf. Kita tengoklah C pula. So, C bersamaan 3/8. So, kita tengok kat sini C adalah 1 per N. Compare sahaja. So, C bersamaan 1 per N. Ini adalah dari graf. Ini adalah dari equation. So, dari sini saya akan compare dua ni. 1 per N bersamaan 3.8. And then, N bersamaan 1 bahagi 3.8 lah. So, akan dapat 0.263. So, saya tengok jawapan dalam buku pun skema dia lebih kurang macam ni. 0.6 something. Yang lain dia kat belakang ni. That's why saya cakap dia akan lari sikit-sikit je. And then, dari sini kita boleh dapat P, iaitu P per 0.263 bersamaan negatif 4.935. So, P darab 2 ni lah, iaitu negatif 4.935 darab 0.263. So, dapat kat sini negatif 1.298. And kalau saya compare dengan jawapan belakang, maksud saya garisan memang garisan saya tak sama dengan dia. So, dia still akan dapat lebih kurang. Okay, asalkan konsep dia betul. That's why saya cakap fahamkan konsep dia. Macam mana nak buat fitted line, macam mana nak cari. And memang cara dia adalah you akan dapat satu dari graf, satu dari persamaan. And then you kena compare. Itu step dia. Silalah faham konsep tu. Iaitu satu kamu akan dapat YMX dari graf, satu dari persamaan yang kita dah reducekan. YMX plus C. And then compare je. M dengan C dia. Selalu macam tu. Okay. So, saya harap you guys dah faham konsep dia. And then, I hope you guys try soalan-soalan yang saya bagi. Saya bukan saya saja bagi, memang nak suruh you guys try. And then, nanti insyaAllah next week kita discuss jawapan. Lagi 4 soalan, okay? So, hopefully you guys faham something. InsyaAllah jumpa lagi next week. Okay, esok dekat Instagram boleh join Insta Live jam 8 malam. Saya terang bab fungsi. Okay, sampai situ saja. Bye-bye. Assalamualaikum.